Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Jadi video pada kali ini Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan bab 13 iaitu teknologi genetik. Okey anak-anak, video pada kali ini Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan 13.1 kejuruteraan genetik. Okey, kejuruteraan genetik mungkin satu istilah baharu kepada anak-anak. Okey, di mana pengetahuan genetik ni yang diperolehi daripada eksperimen Mendel. Okey, pernah dengar kan perkataan Mendel ni kan? Yang guna kacang pea tu. Okey, sebagai ataupun tentang pewarisan dan juga struktur molekul DNA, dia membolehkan saintis di seluruh dunia menjalankan penyelidikan dengan giat dalam bidang genetik untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Pentingnya kejuruteraan genetik. Yang mula-mula sekali yang melakukan eksperimen genetik iaitu Mendel lah. Okey, dia yang mula-mula dulu buat eksperimen tentang pewarisan dan juga struktur model DNA ni. Okey, gen yang berguna boleh dipindahkan daripada haiwan atau tumbuhan dan kita sisipkan ke dalam genom mikroorganisma seperti bakteria untuk menghasilkan bahan yang berguna kepada manusia. Okey, hebat kan kejuruteraan genetik? Okey, melalui proses manipulasi gen, genotip yang baharu dapat dihasilkan dan akhirnya fenotip yang baharu dapat diterbitkan. Ni kejuruteraan genetik ni bukan sahaja dapat menyumbang banyak faedah kepada manusia, tetapi dia juga ada menimbulkan banyak persoalan etika dan moral yang sukar bagi manusia untuk mendapatkan jawapannya. Okey, jadi satu jawatankuasa yang terlibat dalam makanan terubah suai genetik iaitu GMF. Nanti cikgu akan terangkan apa dia GMF. Okey, jadi ada satu jawatankuasa ni perlu memantau penyalahgunaan atau penyelewengan dalam kejuruteraan genetik ni. Okey, dan setiap keputusan perlu berpandukan kepada kod etika yang disediakan. Menarik kan bab 13 ni berkenaan dengan kejuruteraan genetik? Okey, dalam bab 13, anak-anak akan terjumpalah beberapa istilah yang baharu seperti kejuruteraan genetik, organisma terubah suai genetik, GMO, makanan terubah suai genetik, GMF, bioteknologi, terapi gen, pemprofilan DNA, plasmid dan juga vektor pengklonan. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, baiklah anak-anak. Untuk standard pembelajarannya adalah 13.1.1 menghuraikan maksud 1. Kejuruteraan genetik. 2. Organisma terubah suai genetik iaitu Genetically Modified Organism GMO. 13.1.2 menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan 1. Organisma terubah suai genetik iaitu GMO. Yang kedua, makanan terubah suai genetik GMF. Dan ketiga, insulin. Baiklah, kejuruteraan genetik dan organisma terubah suai genetik GMO. Anak-anak pernah dengar tak tentang teknik kejuruteraan genetik? Apa tujuan teknik ini dijalankan pada sesuatu organisma? Okey, kejuruteraan genetik, kejuruteraan genetik, dia merupakan satu teknik manipulasi gen. Cikgu terangkan tadi kan, cikgu ada cakap tadi masa cikgu pada mula-mula tadi. Dia merupakan satu teknik manipulasi gen untuk apa? Untuk mengubah suai genetik tertentu organisma. Bagi membentuk kombinasi gen yang baharu. Okey? Organisma ni, cikgu sebut organisma kan kat atas ni, sesuatu organisma membentuk kombinasi gen yang baharu. Organisma ni sama ada haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma yang dihasilkan melalui
teknologi DNA rekombinan. Okey, dikenali sebagai organisma terubah suai genetik. Maknanya macam ni sayang. Organisma yang telah melalui teknik manipulasi gen ni, organisma itu kita kenali sebagai organisma terubah suai genetik. Dia telah melalui teknologi DNA rekombinan. Okey? Ataupun kita kenali sebagai GMO. Ni, GMO, Genetically Modified Organism. Kejuruteraan genetik, dia melibatkan pemindahan segmen DNA, melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma ke dalam organisma yang lain melalui teknologi DNA rekombinan. Dengan menggunakan teknik dan prosedur dalam teknologi DNA rekombinan, ahli biologi dapat membina semula DNA atau genom, iaitu satu set DNA lengkap bagi sesuatu organisma. Hebat kan? Dia boleh bina semula DNA ataupun genom, iaitu satu set DNA lengkap bagi sesuatu organisma. Okey, contoh organisma terubah suai genetik ataupun GMO ni. Okey, mari kita lihat. Organisma terubah suai genetik GMO ialah organisma yang mengandungi DNA rekombinan. Organisma yang kita dah ubah suai genetiknya, kita kenali sebagai organisma tu yang mengandungi DNA rekombinan. Yang bukan asal lah, yang telah kita ubah suai dah. Okey, melalui teknologi DNA rekombinan ni, kita kombinasi gen yang baharu dihasilkan dalam sesuatu organisma. Dah ada kombinasi gen yang baharu. Organisma yang mengandungi DNA rekombinan, kita kenali sebagai organisma transgenik. Okey, dah dipanggil organisma transgenik. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama. Ini ada gambar orang perah susu lembu kan? Okey, ini gambar kedua, gambar kambing. Okey, mari kita lihat apa maksud gambar ni. Okey, dia nak cakap pasal apa? Dia cakap susu yang dihasilkan oleh lembu ini tidak mengandungi beta-lactoglobulin. Beta-lactoglobulin ni merupakan sejenis protein yang menyebabkan alergik kepada kanak-kanak. Kalau kita minum susu lembu yang asal, bukan organisma transgenik, biasanya ataupun susu yang daripada lembu asal tadi, dia mengandungi beta-lactoglobulin. Okey, beta-lactoglobulin. Dia merupakan satu jenis protein yang memberi alahan ataupun alergik kepada kanak-kanak. Dia tak ada kan, kanak-kanak tak boleh minum susu lembu kan. Jadi susu daripada organisma transgenik ataupun lembu transgenik ni, susu dia tak ada beta-lactoglobulin. Jadi dah tak adalah masalah anak-anak yang bermasalah alergik kepada susu lembu, dah boleh minum susu lembu. Okey, yang kedua, cuba tengok ni, ada gambar kambing ni kan. Apa masalah kambing ni? Kambing yang terubah suai genetik ini mempunyai gen manusia. Di mana gen manusia yang mengkodkan faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah ini boleh diperoleh daripada susu kambing tersebut serta boleh ditolongkan untuk digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Pesakit hemofilia ni dia tiada faktor pembeku darah kan. Jadi dia guna kambing ni, okey, dia modify DNA tu. Okey, dia jadi kambing kambing transgenik yang mempunyai gen manusia yang mengkodkan faktor pembeku darah. Jadi dia boleh rawat pesakit hemofilia. Okey, mari kita lihat lagi. Baiklah. Makanan terubah suai genetik. GMF. GM food. Okey, makanan terubah suai genetik. Teknologi DNA rekombinan telah berjaya menghasilkan banyak tanaman. Contohnya padi, kelapa sawit, nenas, jagung dan kacang soya. Itu bagi tumbuhan. Manakala kalau ternakan pula kita telah berjaya menghasilkan ikan salmon, lembu, kambing,
Di mana kesemua organisma ini mempunyai ciri-ciri yang kita nak. Kalau macam nenas yang manis, jagung yang tak ada masalah berpenyakit, padi pula mungkin padi warna putih menjadi warna emas, kelapa sawit nak jadikan kelapa sawit itu mempunyai minyak yang banyak. Okey, situ semua merupakan teknologi DNA rekombinan telah menghasilkan, ya. Okey. Makanan yang terubah suai genetik GMF mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan atau haiwan lain. Itu dia. Dia dah kacuk, dia dah masukkan DNA daripada spesies tumbuhan atau haiwan yang lain. Itu dia kita kenali sebagai makanan yang terubah suai genetik. Pengambilan GMF oleh manusia berkemungkinan dapat membawa pelbagai implikasi yang masih belum diketahui tahap kesihatannya. Ini masalah dia. Okay. Kemudian, ini merupakan ciri-ciri makanan terubah suai genetik GMF. Okay. Ciri-ciri makanan terubah suai genetik, pertama, dia rintang terhadap herbicide. Okay. Kedua, dia rintang terhadap penyakit. Okay. Ketiga, dia kegunaannya dalam bidang perubatan. Tadi kan yang macam cikgu cakap pasal kambing tadi kan. Dia mengubati penyakit hemofilia. Okey, keempat, toleransi terhadap logam berat. Dan kelima, dia rintang terhadap serangan serangga. Jadi cantik je tanaman ataupun organisma yang telah diubah suai genetiknya. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kebaikan dan keburukan GMF ni. Kita lihat kebaikannya dulu. Pertama, GMF ni dia boleh mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui penghasilan tanaman dan ternakan transgenik. Cikgu dah sebut tadi kan transgenik tadi, ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. Apa ciri-ciri yang kita nak? Kita letakkan dalam DNA dalam DNA organisma baru tu. Apa ciri-ciri yang kita nak? Okey. Kemudian kos penghasilan makanan menjadi lebih rendah. Baguslah kebaikan dia, kos penghasilan makanan menjadi lebih rendah. Ketiga, dia meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Kita boleh tingkatkan kandungan nutrisi tu. Kita boleh masukkan mineral, kita boleh masukkan vitamin, okey. Kemudian mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tumbuhan. Sebab dia rintang tadi kan. Cikgu dah sebut tadi kan. Ciri-ciri dia rintang terhadap serangga perosak. Kemudian mengurangkan penggunaan pestisida. Sebab dia rintang terhadap herbicide, pestisida, kita kuranglah menggunakannya. Okey. Hasil yang banyak menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah didapati. Okey. Tapi ada keburukan GMF ni. Okey, mari kita lihat keburukannya. Pertama, spesies mula jadi akan terancam. Dah tak adalah spesies yang original orang kata. Dia akan terancam lah disebabkan kita dah buat GMF ni. Okey, kedua, terdapat kemungkinan kecil untuk gen yang dimasukkan ke dalam GMF dipindahkan kepada manusia, contohnya gen rintang antibiotik. Tapi kemungkinan kecil lah. Okay? Untuk gen yang dimasukkan ke dalam GMF ni dipindahkan kepada manusia, contohnya gen rintang antibiotik. Okay, ketiga, kesihatan manusia mungkin terjejas dan kandungan genetik manusia mungkin terjejas. Ini masalah lah. Kesihatan manusia mungkin terjejas, kandungan genetik manusia pun mungkin terjejas. Kita dah makan benda organisma yang kita telah ubah suai DNA-nya. Okey. Kemudian, mari kita lihat gambar foto 13.2. Okey, mari kita tengok jagung yang terhasil daripada teknologi DNA rekombinan. Okey, gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis. Okey, thuringiensis dimasukkan ke dalam gen jagung untuk mempertingkatkan kerintangan jagung terhadap serangan serangga. Dia masukkan gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis. Nak buat apa? Nak meningkatkan kerintangan jagung terhadap serangga. Okey, jadi jagung
yang dihasilkan daripada teknologi DNA rekombinan ni cantik-cantik semua. Okey, dah tak ada lagi dah serangan daripada serangga perosak. Okey, kedua mari kita lihat kesan-kesan frost ke atas ubi kentang. Yang dapat ni warna-warna hitam ni kan, kesan-kesan frost ke atas ubi kentang. Okey, ubi kentang merupakan tanaman yang sangat penting terutamanya bagi penduduk di kawasan beriklim sejuk. Dia merupakan sumber karbohidrat bagi penduduk yang berada di kawasan beriklim sejuk. Namun begitu, ubi kentang ni sangat sensitif terhadap suhu yang rendah dan kejadian frost. Frozen lah, frost. Okay, dia macam sensitif sangat kepada suhu yang rendah, suhu yang sejuk. Okay, jadi apa ahli genetik teknologi ni buat ya? Gen yang menyebabkan toleransi terhadap keadaan beku daripada tumbuhan Arabidopsis. Tumbuhan Arabidopsis spesies telah dimasukkan ke dalam genom ubi kentang. Dia masukkan gen daripada tumbuhan Arabidopsis. Di mana tumbuhan ini sangat toleransi terhadap keadaan beku. Jadi apa yang berlaku pada ubi kentang? Hal ini membolehkan ubi kentang tumbuh dengan baik di kawasan beriklim sejuk. Dah tak ada dah yang warna-warna hitam-hitam ni. Kesan-kesan frost ni. Okey? Itu dia. Okey lagi. Tadi kan cikgu dah sebut ikan salmon kan? Cuba tengok. Yang ke atas ni, ni yang saiz ni adalah super salmon. Super salmon yang terubah suai genetik pada usia 8 bulan. Yang dekat bawah ni pula ikan salmon biasa. Usia dia pun sama 8 bulan. Tapi yang super salmon ni yang kita telah ubah suai genetiknya besar daripada ikan salmon biasa. Okey, usianya sama 8 bulan. Okey, baik kita lihat. Super salmon merupakan ikan yang terubah suai genetik yang telah diluluskan oleh Food and Drug Administration (FDA) sebagai selamat untuk dimakan di Amerika Syarikat dan Kanada. Gen hormon pertumbuhan daripada ikan salmon Chinook. Okey. Gen pertumbuhan daripada ikan salmon Chinook nama dia. Okey. Dimasukkan ke dalam genom ikan salmon Atlantik. Dengan ini, ikan salmon Atlantik dia akan membesar dengan lebih cepat, iaitu dikenali sebagai super salmon. Okey, dapat dihasilkan sepanjang tahun. Jadi tak adalah masalah kekurangan ikan salmon. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, baiklah. Kita lihat pula insulin. Okey, ni yang last sekali insulin. Okey. Anak-anak telah mempelajari konsep homeostasis dalam pengawal aturan aras gula dalam darah kan, di mana hormon insulin ni dia memainkan peranan penting dalam mengawal aras gula dalam darah. In case kalau kita makan makanan yang banyak gula, okey, kemudian peningkatan aras gula dalam darah akan berlaku. Maka pankreas kita akan menghasilkan hormon insulin untuk menurunkan kembali aras gula dalam darah kembali ke aras yang normal. Itu maksudnya konsep homeostasis dalam pengawal aturan aras gula dalam darah. Okey, pada masa dahulu, insulin ni dia diekstrak daripada pankreas lembu atau babi, okey, untuk merawat pesakit diabetes mellitus. Jadi anak-anak tahulah kan, pankreas lembu atau babi ni menjadi satu isu agama, okey, di mana kalau lembu biasanya isu bagi orang Hindu lah, beragama Hindu, ataupun babi bagi orang yang beragama Islam. Kita tak boleh gunalah insulin yang diekstrakkan daripada kedua-dua haiwan ni. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni, isu ni, maka kini insulin
Dia boleh diperolehi daripada teknik kejuruteraan genetik dan boleh dihasilkan secara komersial untuk kegunaan pesakit kencing manis. Okey, selain daripada insulin, vaksin hepatitis B, faktor pembekuan darah dan hormon pertumbuhan juga telah berjaya dihasilkan secara kejuruteraan genetik. Okey, kita lihat gambar di sini. Ada bakteria yang kita kenali sebagai E. coli. E. coli inilah kita gunakan. Okey, kita boleh gunakan untuk sintesis insulin. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana gen ataupun cara gen insulin manusia kita pindahkan ke bakteria dengan menggunakan teknik kejuruteraan genetik untuk kita hasilkan insulin. Okey, mari kita lihat sama-sama. Ya, tengok ya. Pertama sekali, kita tengok di sini, ini merupakan yang warna kuning ni merupakan gen insulin. Ini adalah serpihan DNA manusia. Yang warna apa ni panggil? Warna oranye kan? Warna oranye, warna biru, warna kuning. Ini merupakan jujukan ataupun serpihan DNA manusia yang mengandungi gen insulin. Jadi gen insulin yang warna kuning ni kita potong menggunakan enzim pembatasan. Ingat ya anak-anak, kita panggil perkataan ni menggunakan enzim pembatasan. Okey, kemudian apa yang berlaku? Kita dapatlah gen insulin ni. Okey, kita dapatlah gen insulin ni. Cikgu tunjuk point ya. Laser point. Ni. Okey, dapat gen insulin. Kemudian, yang kedua, plasmid. Plasmid yang merupakan DNA bulat. Okey, plasmid. Ini yang bulat ni, yang ni kita panggil plasmid. Dia merupakan DNA bulat dalam bakteria di mana digunakan sebagai vektor pengklonan. Vektor pengklonan. Okey, plasmid nama dia. Okey, plasmid akan dipotong. Okey, kemudian dipotong sama juga dengan menggunakan enzim pembatasan. Ini plasmid yang telah dipotong. Dia potong kat sini kan. Okey, kemudian apa yang berlaku? Ketiga, enzim plasmid rekombinan yang telah berjaya disisipkan dengan gen insulin manusia. Di mana kita dah gen insulin manusia ni telah kita masukkan ke dalam plasmid tadi. Yang warna biru, yang warna kuning ni, warna kuning kita letak kat sini. Jadi bulat balik lah. Jadi bila bulat ni ataupun kita panggil apa? DNA bulat ni kita panggil plasmid rekombinan. Okey, plasmid rekombinan. Di mana plasmid rekombinan ni telah berjaya disisipkan dengan gen insulin manusia. Okey, yang ketiga ya. Kemudian ini enzim DNA ligase. Okey, ini merupakan sel bakteria. Okey. Ini enzim DNA ligase. Okey, ini merupakan sel bakteria. Apa yang dibuat lepas ni? Ini dia. Plasmid rekombinan tadi yang ada apa ni, insulin, gen insulin manusia kan. Kita masukkanlah ke dalam bakteria tadi. Okey, ni. Jadi, bakteria ini dikenali sebagai bakteria transgenik. Sebab kita dah masukkan plasmid tadi, plasmid rekombinan. So, jadi bakteria transgenik lah. Okey. Bakteria E. coli tadi lah ya. E. coli tadi. Kemudian apa yang berlaku? Yang kelima, klon bakteria membiak dengan banyak sekali dan menghasilkan insulin di dalam selnya. Dia dah membiak, dah banyaklah insulin dalam sel-sel tu. Okey, dah biak. Kemudian insulin akan dapat diekstrak daripada bakteria dan ditulinkan. Okey, dah jadi insulin, dah dapat insulinnya. Okey, boleh faham ya? Okey, terdapat banyak lagi contoh-contoh organisma terubah suai ataupun GMO dan makanan terubah suai genetik ataupun GMF yang telah kita hasilkan daripada teknik-teknik kejuruteraan genetik ni. Okey, mari kita lihat gambar-gambar ni. Ini contoh makanan tumbuhan lah ya. Okey, apple. Tiba-tiba dekat dalam dia macam ada macam oren, buah oren, tapi bukan warna oren, tapi warna hijau. Pelik kan? Okey, kedua, mari kita tengok. Ini buah tomato. Tomato yang asal lah kita panggil. Yang ni yang telah kita cucuk ni kan. Ni.
Ni orang panggil organisma transgenik lah. Okey, dah ada DNA rekombinan kat dalam ni. Okey, ketiga. Tengok ni. Ini adalah beras yang warna putih. Tiba-tiba dah dapat GMO golden rice. Yang warna emas. Okey. Kemudian tengok gambar ni. Gambar apa ni? Gambar jagung kan. Kalau kita tengok jagung, warnanya warna kuning, warna orange semua. Tengok ni jagung dekat yang cikgu tunjuk ni. Ada warna hitam, ada warna biru, ada warna ungu, macam-macam. Ini merupakan kita panggil jagung ataupun organisma transgenik. Okey. Baiklah, mari kita lihat praktis formatif 13.1. Apakah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik? Alah, senang je lah. Tadi cikgu dah cakap kan, mula-mula sekali masa cikgu memulakan pembelajaran kita pada kali ini kan, pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik? Okey, jawapannya adalah kejuruteraan genetik merupakan satu teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Apa pula maksud organisma transgenik? Cikgu sebut-sebut banyak kali organisma transgenik. Apa maksud dia? Okey, organisma transgenik ni maksudnya organisma yang membawa DNA rekombinan. DNA rekombinan atau membawa gen asing dalam semua selnya. Okey. Yang ketiga, nyatakan satu isu yang sering dibahaskan tentang makanan terubah suai genetik. Apa yang jadi isu yang kita bahaskan bila kita cakap pasal GMF ni? Tak lain tak bukan, dia merupakan kesan GMF terhadap kesihatan manusia. Ada yang tolak GMF. Ada yang tolak GMF. Okay. Sebab kita tahu ada kesan baik, ada kesan buruk tadi kan. Ada kesan kepada kesihatan manusia. Baiklah anak-anak. Okay, baiklah anak-anak. Sekian dahulu video cikgu pada kali ini untuk bab 13. Jangan lupa kita akan jumpa lagi bab 13 juga, 13.2. Okay, di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan semua. Okey, jumpa lagi daripada Cikgu Fanida. Okey, sekian, terima kasih. Bye.